والدينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. وخصوصا إلى حضرة العليم العلامة الشيخ عبد الغني يحيى والشيخ عمر يوسف شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kembali kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan itulah Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah selamatkan kita daripada kesesatan dari sudut akidahnya, dan di akhirat Allah selamatkan kita daripada dibakar dalam api nerakanya dan dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, adim-adim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Jawi Lama pada muka surat 30. Tajuk yang baru yang ke-13. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang ke-13, al-kalamu, artinya berkata-kata Tuhan, tidak dengan bermulut, tidak dengan suara atau sebagainya, sebagaimana berkata-kata makhluk. Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Tuhan. Dengan dia menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib, seperti firman Tuhan, Anallaha la ilaha illa ana. Artinya, tiada Tuhan melainkan aku, dan daripada yang mustahil, seperti firman-Nya, Innallaha thalithu thalathah. Yakni, artinya kata orang Nasrani bahawasanya Allah Ta'ala yang ketiga daripada tiga, dan daripada yang harus, seperti firman Tuhan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Baik. Ini sifat yang ke-13. Namanya kalam. Al-kalamu, kalam. Baik. Artinya dia kata makna kalam tu bahasa Arab. Diterjemah ke dalam bahasa Melayu, artinya berkata-kata. Kalam tu maksudnya berkata-kata.
Tapi berkata-kata macam mana? Kita nak tengok. Dia kata berkata-kata siapa? Tuhan. Berkata-katanya Tuhan, yakni Allah. Dan berkatanya Tuhan itu tidak dengan bermulut. Maksud tidak dengan bermulut itu maknanya alat. Maknanya tidak menggunakan sesuatu, alat ataupun barang. Kita nak cakap, kita kena ada alat. Alat bercakap kita tu namanya mulut. Ada? Namanya mulut. Kadang mulut kita cakap dia tak kuat, kita tambah satu lagi alat. Nama alat tu mikrofon. Jadi itu semua adalah alat. Adapun Allah Ta'ala tak berhajat kepada alat. Kenapa kita cakap memerlukan alat? Sebab kita lemah, sebab kita cacat, sebab kita kurang. Kan? Maka kita berhajat pada sesuatu yang lain untuk tolong kita buat benda tu. Kita nak bercakap, kita kena ada mulut baru boleh bercakap. Lemahnya kita kena berhajat pada mulut baru boleh bercakap. Contoh, orang yang bisu, kan, dia nak bercakap tapi mulut dia tak boleh nak bercakap, maka dia tak boleh juga nak bercakap. Tapi hakikat dia nak bercakap tak? Nak. Itu yang keluar bahasa isyarat. Maknanya dia nak bercakap juga, tapi dia memerlukan alat untuk bercakap, berkata-kata. Adapun Allah Ta'ala, berkata-katanya Allah tidak dengan memerlukan apa-apa jua. Termasuklah mulut namanya. Tidak. Kemudian lagi dia kata tidak dengan suara. Kalau kita baca dalam kitab Matan Ummul Barahin, kitab ni lah kitab asas kepada ilmu akidah. Itu induk dia. Kalau ngaji pondok, mula-mula kena mengaji yang tu dulu. Sebab itu dia punya ketua dia, bos dia paling awal. Kena mengaji yang tu baru boleh ngaji kitab-kitab lain. Itu namanya, nama kitab tu Matan Ummul Barahin. Dia kecil je, nipis. Dalam kitab tu Imam Sanusi sebut, dia kata kalam Allah ni, berkata-katanya Allah ni, laisa biharfin wala sautin. Tu dia punya matan dia. Laisa biharfin wala sautin. Apa tu? Laisa ni tidak sama sekali. Biharfin, bi dengan harfin huruf. Tidak sama sekali dengan huruf. Perkataan Allah tidak berhuruf. Kata-katanya Allah tidak berhuruf. Kerana berhuruf-huruf ni adalah kata-kata makhluk. Kita nak cakap kena pakai huruf A, B, C, kan? Alif, ba, ta, baru dia jadi. Kalau tak ada huruf nak bunyi macam mana? Kan? Kita memerlukan huruf. Allah tidak sama sekali. Laisa biharfin. Kemudian dia kata wala sautin. Wa dan la tidak sautin. Saut artinya bunyi. Dan kata-kata Allah Ta'ala tidak berbunyi. Maksudnya tidak bersuara. Tapi bukan maksud tak berbunyi itu bisu, tidak. Tapi maknanya tak bersuara, tak memerlukan suara. Kata kita ni kena ada suara. Kalau tak ada suara, orang tak faham. Nampak? Jadi itulah yang disebut oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, laisa biharfin wala sautin, tidak dengan suara. Ya. Cumanya dia begini. Kalam ni dia ada dalam di sikit. Dalam kitab ni dia tak masuk dalam sangat, tapi kita ceritalah. Dalam masalah kalam, okey, sekarang ni kita pegang kata-kata Allah Ta'ala ni, perkataan Allah ni tidak berhuruf dan tidak bersuara. Clear? Setakat ni faham? Tak berhuruf, tak bersuara. Kenapa kita kata tak berhuruf, tak bersuara? Kalau orang tanya, nak jawab macam mana? Kita kata, kalam Allah, perkataan Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Benda tu betul. Lepas tu orang pun tanya kita balik. Orang sekarang ni, zaman asyik nak rot orang, dia pun hujah kita balik. Mana mu tahu perkataan Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara? Dia nak jawab macam mana? Ustaz Syakir cakap. Tak boleh. Itu namanya taklid.
Taklid ni maknanya ikut-ikut orang. Muqallid tak boleh, bahaya. Imannya boleh rosak. Kalau saya bohong, tuan-tuan pun ikut apa saya kata. Kan? Jadi bukan ikut apa saya kata, tapi ikut ilmu yang disampaikan. Kenapa kita kata Allah Ta'ala itu perkataannya itu tidak berhuruf dan tidak bersuara? Kerana berhuruf dan bersuara itu kata-kata makhluk. Clear situ? Sebab kita ngaji dah. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada siapa pun yang serupa dengan Tuhan. Jadi maksud tak serupa, apa yang ada pada makhluk tidak akan ada padanya Allah Ta'ala. Nanti dia akan jadi sama, tak boleh. Jadi makhluk itu berhuruf dan bersuara, maka Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu kita punya hujah. Kalau orang tanya, kita punya hujah gitu. Sebab kalau Allah berhuruf dan bersuara, maka Allah menjadi makhluk. Allah akan jadi lemah macam makhluk. Kerana Allah nak berkata, memerlukan huruf dulu. Baru boleh kata. Memerlukan suara, baru boleh kata. Tak ada suara, tak boleh kata. Tak ada huruf, tak boleh kata. Kalau macam tu, lemahlah Tuhan. Allah tak berhajat pada sesuatu. Tak berhajat pada huruf, tak berhajat pada suara. Kerana huruf dan suara adalah makhluk yang diciptakan Allah. Huruf alif bata tu, Allah cipta. Kan? Suara-suara itu adalah makhluk dicipta Allah. Allah, jadi Allah tak memerlukan makhluk. Allah tak berhajat pada makhluk. Jadi hujah kita, kalau orang tanya, mana mu tahu Allah Ta'ala tu tak berhuruf tak bersuara? Kerana berhuruf dan bersuara itu sifat makhluk. Allah tak layak baginya bersifat dengan sifat makhluk, kerana Allah bukan makhluk. Kerana Allah adalah khaliq, iaitu pencipta. Makhluk yang kena cipta. Lepas tu tengok dia kata sini, atau sebagainya, sebagaimana berkata-kata makhluk. Nampak? Dia kata tidaklah kalamnya Allah itu sebagaimana berkata-katanya makhluk. Tidak. Penafian. Ambil ayat daripada atas ni lagi. Tidak dengan suara atau sebagainya, sebagaimana berkata-kata makhluk. Nampak? Jadi Allah berkata tidak macam makhluk berkata. Apa makhluk berkata? Berhuruf dan bersuara. Baik. Boleh setakat ni boleh? Boleh tak? Kalau boleh habis Okey, kalau boleh sekarang kita main. Timbul persoalan. Orang tanya, Al-Quran itu makhluk ke kalam Allah? Okey, kita jawab kalam Allah. Kalau Quran tu kalam Allah, kenapa dia ada huruf? Dan bila kita baca, dia ada suara. Nampak? Nampak macam ada berlaku pertembungan. Sedangkan kita belajar nisat ni tadi ni, kita pegang matan tu. Walaupun tuan-tuan tak mengaji matan Mubarahin, tapi saya bagi tahu matan dia. Matan dia laisa biharfin wala sautin. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Tu Quran. Betul? Takkan kita nak kata Quran tu makhluk? Kalau Quran tu makhluk, makna Quran setara dengan buku lain. Boleh dilangkah, boleh dipijak sebab dia makhluk. Quran tak boleh dipijak. Malah bukan setakat dipijak, letak sesuatu atasnya, hukumnya haram. Ni tolong jagalah, kadang-kadang setengah masjid. Tolong perhati tengok ada jawatan kuasa, takut ada orang dia salah. Quran tak boleh ditindih dengan sesuatu yang lain. Kerana Quran itu bukan sebarang buku, dia adalah kalamullah. Kalamullah ni maksud apa? Kata-kata Allah. Kata-kata Allah, dia bukan makhluk. Dia kalam Allah, kan? Maka kena jaga. Tak boleh tindih buku lain. Quran tindih Quran tak apa? Sama-sama Quran. Tapi benda lain tindih Quran, hukumnya haram. Kalau dibuat dalam keadaan jahil, taubat. Kalau dibuat dalam keadaan sedar, berdosa dia. Dosa bukan kecil, besar. Sebab ni melibatkan Quran. Ada tu kadang-kadang dia letak spek. Tak boleh.
Tak spek tak boleh, letak pen tak boleh. Jahat lagi letak kayu sugi. Dia dah tonyoh-tonyoh mulut dia, letak pula atas Quran. Lagi dia tak. Lepas tu nak selak kertas Quran, celik dulu air liur. Apa benda? Jijik yang ni air liur tu Quran. Mana buat lebih kurang? Buku, surat khabar tak apa, bahagian surat khabar. Nak? Bahagian surat khabar tak apa, baca-baca, minyak naik lagi. Tak apalah, celik lidah. Nampak? Nah. Tapi ni Quran ni, mana boleh buat lebih kurang? Kena jaga. Ni tak apalah, kalau dulu kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Ni kita belajar. Tak boleh. Adapun kalau Quran terjemahan, tu dia. Quran terjemahan, dia tidak dipanggil Quran. Dia panggil Quran terjemahan. Ataupun terjemahan Al-Quran. Maka hukumnya tidak setaraf dengan Quran yang sebenar. Maka bila tak setaraf, maksudnya macam mana? Boleh pegang kalau tak ada wuduk. Boleh kita tindih dengan benda-benda lain, boleh. Dia tak sama. Tapi kalau Quran tu pure Quran, maksud pure Quran macam mana Ustaz? Dia bukan terjemahan, dia memang ayat Quran semata. Ayat Quran je. Dan dia lengkap 30 juzuk. Kalau dia putus-putus pun bukan Quran. Contoh buku Yasin. Buku Yasin tak dipanggil Quran kerana dalamnya hanya ada surah Yasin, Fatihah, ayat kursi gitu je. Dia tak lengkap 114 surah. Dia kalau lengkap 114 surah, diikat sekali, dijadikan kitab ataupun namanya buku, maka itu namanya kitab Al-Quran. Tapi kalau ada terjemahan ayat Quran sebelah, terjemahan sebelah, itu bukan Quran, itu panggil terjemahan Al-Quran. Yang tu tak ada wuduk pun boleh pegang kulitnya, tapi ayatnya tetap tak boleh. Faham? Ayat Quran, contoh macam dalam kitab-kitab kita ni bukan Quran, tapi dalam kitab ni ada ayat Quran. Pegang kitab boleh, ayat Quran tak boleh pegang kalau tak ada wuduk. Ada wuduk tak apalah. Tak ada wuduk tak boleh. Kat ayat tu, dekat tulisan ayat tu tak boleh. Dekat whiteboard kan, kadang orang tulis atas whiteboard tu Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada wuduk kan. Tok siap dia nak padam nak bersihkan ni. Dia kentut 4 kali tadi. Lepas tu dia pergi pegang ayat tu, hukumnya haram, tak boleh pegang. Sebab dia tak ada wuduk. Nak? Ya. Yang itu kertas dia boleh pegang, ayat dia tak boleh pegang kalau tak ada wuduk. Perlu wuduk kalau nak pegang ayatnya. Pegang kertasnya, pegang kertas tu maksudnya, okey, sini ayat kan, kita kan tepi je. Tak pegang ayat, tak apa. Ni terkejit ni. Nak? Mana? Letak bawah. Dia okey, persoalan orang tanya, letak Quran di lantai di bawah. Letak Quran di mana pun tak haram. Yang jadi haram bila niat menghina Quran. Walaupun letak tinggi tapi hina. Mana? Letak atas bumbung. Dia kata biar aku nak letak Quran atas bumbung, biar kena taik burung. Haram. Sebab tujuan dia buat hina. Tapi kita letak atas lantai ni, kita letak sebab kita nak ambil apa sesuatu ke, hukumnya tidak haram, tapi ada pendapat ulama mengata makruh. Kerana keadaannya diletakkan separah dengan kaki kita. Tapi selagi mana tidak dengan niat menghina, ianya tidak haram lagi. Yang jadi hina macam mana? Letak atas lantai, pergi pijak atas dia. Itu baru haram. Ataupun duduk atas dia. Boleh? Contoh lagi orang tanya. Kalau saya letak Quran dalam seat motor, buka seat, buh dalam tu, lepas tu tutup, haram ke tidak? Tidak haram kalau dia tak duduk atas seat tu. Tu biar faham. Maknanya kalau letak saja, kok mana jadi haramnya? Letak saja tak belum lagi jadi menghina. Bila jadi menghina? Bila Quran kat bawah seat, dia pergi duduk atas tu, baru jadi menghina. Faham tak maksud dia? Selagi mana bukan niat menghina, belum lagi haram. Tapi bila dah sampai tahap menghina, itu haram. Faham? Jadi kalau kita janganlah letak terus atas lantai tu, maknanya kita nak letak sekejap kan, kita nak ambil barang ke, ataupun sementara nak bangun daripada diri tu, letak sekejap kan. Sebab tak ada tempat lain kita nak letak, dimaaf lagi. Yang ni letak terus supaya sekejap lagi kalau orang jalan, orang langgar, orang pijak, orang langkah, itu tak boleh lah. Itu hukumnya memang jelas haram. Sebab itu ada niat penghinaan terhadap Al-Quran. Ayat Quran pun sama. Letak dalam beg,
Lepas tu beg kita duduk kat punggung. Kalau beg tu kita galas, kebetulan beg tu duduk tepi punggung, bukan kita niat memang sengaja nak bagi kat punggung. Ada kita niat gitu. Biar Quran kena punggung aku, padam ke. Niat gitu barulah haram. Tak, dia letak saja. Sebab dia nak bawa, nak galas. Tak apa lagi. Kan? Tapi kalau memang dia letak dalam beg, time nak duduk tu dia duduk atas beg tu. Dia tahu dalam beg tu ada Quran. Situ baru haram. Itu maknanya ada niat menghina, penghinaan. Jadi benda-benda macam itulah kena jagalah. Dia jangan sampai kita buat, makna kata Quran ni itu dari segi hukum batasnya, adapun dari segi adab dia lebih lagi. Contoh macam adab, macam guru Quran di tempat kami, dia marah kalau pelajar dia pegang Quran dengan satu tangan macam ni, bawa belenggang. Dia marah, dia kata hep, dia tegur terus, dua tangan, dia kata. Padahal haram ke pegang satu tangan? Tak haram, tapi adab. Sebab kita nak merasakan bahawa Quran ni satu benda yang besar, yang sangat bernilai, yang sangat tinggi kemuliaan dia. Jadi kita bawa tu Quran tu begini. Mana bawa macam satu benda yang mahal, yang mulia, yang hebat. Begitulah. Tapi kalau pegang gini, tak ada, ulama tak kata haram pun. Sebab bukan ada bentuk penghinaan, cumanya adabnya tak cantik. Sama macam beg tadi. Kan? Kalau dia bawa gitu saja taklah haram, tapi dari segi adab mungkin tak kena, sebab takut beg tu separah dengan punggung. Dia pandai-pandai gitulah. Kalau kita nak lebih beradab, lebih cantik. Tapi dari segi hukum dia ada batas dia. Gitu. Adab ni ilmu tasawuf, hukum ni ilmu fiqh. Dia begitu. Macam ya. Ya. Okey, baik. Quran dalam telefon pula. Banyak ni. Sebenarnya nak cerita kalam ni. Tak apalah. Dia orang tanya kan. Quran dalam telefon. Baik, Quran dalam telefon, dia akan jadi Quran bila kita buka Quran. Buka Quran, buka application Quran, keluar ayat Quran, baru dia jadi Quran. Tapi kalau kita tak buka, dia tak jadi Quran. Maksudnya kita tutup, ya, hitam saja. Dan kita buh kat punggung ke, buh kat mana ke, tak ada masalah. Masuk dalam bilik air pun tak ada masalah. Sebab kita sudah tutup dia. Tapi kalau kita biar dia dalam keadaan terbuka, ayat dia nampak, kita masuk kat bilik air, hukumnya makruh. Kita duduk atas dia haram. Sebab kita duduk atas ayat Quran. Sebab apa? Sebab ayat tu jelma. Tapi kalau ayat tu tidak jelma, maka tak dinamakan terbuka ayat Quran tersebut. Okey, bahagian sentuh. Tadi baru bahagian duduk. Bahagian sentuh pula. Okey, bahagian sentuh ayat Quran di dalam telefon berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebab apa? Sebab zaman dulu tak ada lagi Quran dalam telefon. Jadi buka kitab-kitab lama tak jumpa. Ulama zaman dulu mana ada dia tulis dalam kitab lama, sebab zaman dulu bukan ada telefon. Yang Quran ada dalam tu dulu telefon besar botol air ya, nak buat telefonnya. Bukan ada Quran, bukan ada apa dalam tu. Sekarang dah canggih. Jadi memerlukan pandangan ulama contemporary, ulama zaman sekarang. Jadi ada berlaku yang saya dengar lah, yang saya belajar, ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama mengatakan hukumnya harus tanpa wuduk memegang, kerana hujah dia kata kita bukan sentuh ayat Quran, kita sentuh cermin. Kan depan Quran, depan telefon ni cermin. Macam contoh, ni contoh nak contoh. Ini ayat Quran kan? Lepas tu ada cermin atas dia. Jadi kita sentuh Quran ke sentuh cermin? Sentuh cermin. Jadi itu hujah satu pandangan ulama yang mengatakan tanpa wuduk boleh pegang di telefon. Sebab hujah dia kata kita bukan pegang ayat Quran, kita cuma pegang cermin. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua mengatakan tetap tak boleh. Sebab apa? Sebab ayat tu dia keluar kat cermin, seolah-olah maksudnya ayat tu duduk di cermin. Maksudnya begitu pula. Jadi kalau kita pergi sentuh, jadi dikira sentuh juga ayat Al-Quran.
Jadi ada dua pandangan, dan dua-dua pandangan ulama belaka. Jadi terpulang, kita nak ikut pandangan yang mana? Kata tok guru kami, kalau ikut jalan tasawuf, kita ambil jalan ihtiyat. Apa makna ihtiyat? Lebih berhati-hati. Kalau ada pandangan ulama kata tak boleh, ada pandangan ulama kata boleh, kita ambil jalan tak boleh kerana lebih selamat. Macam tu. Tapi kalau siapa nak ambil yang kata boleh, silakan. Sebab itu juga pandangan ulama, bukan pandangan ahli mamak. Pandangan ahli mamak ia tak boleh ikut. Tapi pandangan ulama, selagi mana itu pandangan ulama, tak apa, kita boleh ikut. Sebab ini khilaf, kan? Jangan jadikan khilaf tu sebagai satu benda yang sempit. Khilaf tu kita lapang dada. Tak apa, siapa yang nak raikan kata boleh, raikan boleh. Siapa yang kata nak rai tak boleh, tak boleh. Jangan gaduh. Jangan yang ni bertekak dia, ni bertekak dia, tak payah. Bertekak-tekak, orang kafir makin menjadi-jadi. Dah apa nak faedah situ. Bertekak-tekak, Quran pun tak baca. Duk gaduh ni, aku anda dalam telefon, tak boleh sentuh. Dah kali orang habis sadaqallahul azim, dia tak baca. Dah buat bodoh nak bodoh. Tu kata. Tadi tak payah gaduh. Siapa nak ni, nak ambil yang kata boleh, bolehlah. Tak apa, kalau nak lebih selamat lagi, takut berdosa, apa susah? Yang kata tak boleh tu sebab tak ada wuduk. Gilah ambil wuduk, kan senang. Nak gaduh-gaduh situ, baling dalam kolah betul. Ambil wuduk lah. Kalau nak ringkasnya ambil wuduk yang wajib je, 4 anggota je. Tak payah 3, satu-satu pun. Nak cepat sangat. Boh azum ke, boh tangan, boh kepala, boh kaki. Dah. Lepas tu pegang, nak gaduh lagi apa? Contoh. Kadang-kadang kita ni macam tu lah. Dia gaduh benda yang merepek gaduhnya. Benda boleh settle. Yalah, contoh. Apa tadi? Okey. Handset dia mungkin ada buat alam azan. Bila masuk atau semayang, handset dia automatik azan. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar dan lain. Lepas tu kebetulan dia tengah meneran dalam gitu dengan muka-muka. Tiba-tiba dia tengah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ingat speaker masjid, rupanya handset dia. Bunyi kelang kabut, kelap-kelap, jatuh telefon dalam tu. Kalau dia buat itu dengan tidak sengaja, dimaaf. Islam ni bukan agama ketat. Jangan faham begitu. Islam agama yang ketat sangat pun tidak, longgar sangat pun tidak. Jadi kalau tak sengaja, dimaaf. Tak payah kata pasal azan. Tak semayang subuh, kadang-kadang dimaaf Allah. Maksud dimaaf tak berdosa, tapi wajib qada lah. Bila apa? Tertidur, terlajak, tertinggal subuh tu. Bangkit-bangkit kau 12 tengah hari lah. Nampak? Kan? Tak semayang dia subuh hari tu. Kan? Tapi dia kena qada balik lah. Tapi orang tanya ulama, dah berdosa tak? Kalau dia tak sengaja, dosa tidak. Kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi wajib tetap kena qada semula. Tapi barang tahu tak ter ni sekali setahun. Paling kerap pun sekali sebulan, macam kuliah bulanan. Ter lah tu, ter bulanan. Tu baru nama ter. Tapi kalau hari-hari bangkit ke 12 tu bukan terlajak dah tu. Itu nak jadi apa dah? Itu memang sengaja, memang rutin dia bangun ke 12. Sama enggak macam telefon ni tadi. Biasa-biasa sebelum dia masuk tandas, dia check dulu, pastikan silent, takut nanti bunyi dalam tandas dan sebagainya. Dia tutup dah siap-siap. Tapi kali tu sebab dah hujung-hujung tanduk. Jadi dia kalut tak sempat nak silent dulu, dia pergi masuk bunyi dalam tu. Dia sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja dimaaf lah. Tapi jangan biar sampai habis. Siap ngaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tam. Jangan sampai habis. Dah tahu bunyi, cepat-cepatlah tutup, kan? Cuma jangan kelang kabut, kan jatuh dalam lubang. Kan? Pandai-pandailah, kan? Gitu. Tapi biasalah, benda-benda tak sengaja ni boleh berlaku. Ada. Baik. Kalau kadang-kadang kita tersebut nama Allah dalam tandas, hukumnya makruh, kan? Tak sampai tahap dosa pun. Sebab kita tak sengaja. Tapi kalau niat kita memang nak menghina nama Allah di tempat keji, baru hukumnya haram. Ni tak sengaja. Gayung tu jatuh, Allah duduk dalam tandas.
Lepas tu kawan sebelah pula tegur, mana boleh sebut Allah, dia pun sebut tak? Nampak? Tak? Dah dua-dua tersilap, tersasul. Apa lah? Gitu. Ataupun tandas penuh. Tandas penuh. Dia dah tahan, duk hunjuk-hunjuk gini dah, baju habis pusing dah, pintal-pintal. Nak tahan ni pasal lah kali dia tak tahan, dia ketuklah pintu kawan tu. Assalamualaikum, siapa dalam ni, cepat sikit. Kawan dalam siap jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal salam tu ada nama Allah dalam dia. Assalam tu nama Allah. Jadi ulama jawab dah, hukumnya makruh. Tapi kalau dia tujuan menghina, haram. Gitulah. Sama macam tadi tu. Kalau setakat letak sekejap, cuma orang cakap apa, tak elok adab saja. Tapi kalau niat memang nak bagi hina Quran, letak di lantai di bawah, itu baru jadi hukumnya haram. Jadi kita tengok pada keadaan lah. Lepas tu ada pula kata ni, kalau siapa duduk rumah apartmen, rumah flat, orang tingkat bawah tak boleh bawa Quran, sebab nanti orang naik atas tu dikira pijak Quran. Ni macam-macam ni. Dia mengaji tidak, dia mengaji dengan Syekh Al-Googley, pakai kitab Al-Facebooki. Tu buat pandai keluar hukum. Tak, setiap tingkat yang baru, kata ulama, menjadi tanah yang baru pada dia. Dia anggap macam tanah baru. Ni ada 2 tingkat masjid, kita naik tingkat atas tu dikira macam satu tanah yang baru. Jadi dia tak dikira memijak orang yang di bawah. Tak ada. Tak dikira memijak Quran yang di bawah. Kalau macam tu jenuh, siapa duduk flat kena letak Quran kat tangki air tu. Asal nak baca Quran kena naik atas kat tangki air. Tak jenuh. Mana ada macam tu. Tu kena mengaji, jangan awak pandai hukum sendiri. Gitu nah. Baik. Bismillah. Okey, baik. Hari ni, malam ni banyak soalan tak apalah, orang tanya kan. Soalan sahabat kita kongsi soalan dulu. Soalan sahabat kita tanya, kan kita diajar untuk baca doa nak masuk tandas, keluar tandas. Jadi doa tu adakah nak dibaca dalam tandas atau di luar tandas, atau tengah-tengah? Kaki kanan, kaki kiri duduk tengah-tengah. Gitu nak. Mana nak ambil? Baik. Baca dalam keluar tak ada masalah, tapi dengan syarat lafaz ke tak lafaz, tu masalah. Kan? Jadi kalau berlafaz disebut nama-nama yang suci dan mulia, bukan setakat nama Allah. Apa-apa nama yang dimuliakan dalam Islam, nama nabi, nama malaikat, nama surah dan sebagainya, itu semua nama-nama yang dimuliakan. Kita tak boleh nak sebutnya di tempat-tempat yang keji, bukan hanya tandas, malah apa-apa tempat yang keji, tempat maksiat ke, tempat kotor ke dan sebagainya, tempat sampah ke apa ke, itu semua dipanggil tempat keji. Jadi kita kalau lagi sebut juga dalam tu, hukumnya makruh. Macam saya sebut tadi. Tapi kalau tujuan niat menghina, hukumnya haram. Baik. Jadi yang paling baik bacanya di luar. Kalau nak baca dengan berlafaz, kita nak lafaz, masuk lafaz ada suara. Jadi kita langkah kaki kat luar dulu, baru baca doa. Tapi orang kita ni kadang-kadang macam-macam. Bila nak baca doa tu, baca sambil jalan. Jangan duduk berhenti depan tandas tu, kawan belakang nak keluar juga. Oi, jalan lah, kata. Dia duduk start tu, dah lah baca slow. Allah, tak ingat pula Allah. Dah situ. Lain kali kawan tu terajang kat belakang. Jalan lah macam doa nak masuk masjid. Ada dia pergi berhenti depan pintu. Kawan dia start belakang ni nak masuk, cepat. Ada. Bukan suruh berhenti situ, baca sambil lalu lah. Gitu. Jadi eloknya kalau nak baca berlafaz di luar. Tapi kalau nak baca di dalam, jangan berlafaz, sekadar lintah di hati. Contoh, kita nak ambil uduk tapi dekat dalam tandas. Boleh tak boleh ambil uduk dalam tandas? Hukumnya boleh, cuma tak elok. Yang afdalnya di luar tandas lah, sebab dalam tandas tu ada mangkuk jamban lah apa semua. Tapi boleh sah wuduknya. Tapi syarat bila kita nak baca, kan kita nak baca bismillah, lepas tu kita nak niat. Semua tu kadang-kadang ada sebut nama Allah, ada nama Allah kat situ. Jadi jangan kita sebut dengan berlafaz, sekadar lintah di hati lah. Lintah di hati tak apa. Ada.
Nak berzikir boleh. Nak berzikir dalam tandas, dia memang kaki zikir lah, baguslah dia. Kan? Sampai nak berak pun dia ni lah, dia ingat Allah. Tapi jangan berlapas lah. Jangan la ilaha illallah. Jangan gitu. Nampak? Tak jadilah orang sebelah pun Allah, orang sebelah siap sambut lagi. Tak, kalau nak dia zikir, makna zikir ni maknanya ingat Allah. Jadi duk dalam mana pun kita boleh ingat Allah. Tengah kita dalam keadaan gitu pun kita ingat Allah. Tapi dalam hati Allah gitu. Boleh dalam hati. Jangan bunyi. Kan? Boleh tak? Ada lagi? Ada. Baik, selesai. Kat mana kita tadi ni? Kalam tadi. Okey, baik. Quran tu kalam Allah. Habis macam mana ni? Orang kata Quran tu ada huruf, ada suara. Okey, baik, dengar baik-baik. Maka ulama kaji habis dah. Sebab tu sebenarnya ilmu ni dah cukup dah. Cuma benda-benda sikit-sikit lah yang moden-moden yang tak ada di zaman dulu, yang tu kita boleh bahas. Macam masalah vape, itu tak ada di zaman dahulu, ulama bahas. Tapi kalau benda yang sudah dibahas dan dimuktamadkan oleh ulama dulu, kita nak bahas hari ni, cerdik ke bodoh? Tu nak bahas apa lagi bab kunut, nak bahas apa lagi bab tahlil bid'ah dan sebagainya. Sebab benda tu ulama dah bahas lama dah. Sama lah macam dalam bab ni, kan? Jadi ulama dah sediakan jawapan dia sebenarnya, dah lengkap dah. Tinggal lagi kita nak mengaji saja. Jadi berlaku nampak macam tanakut, macam berlaku pertembungan. Kata kalam Allah tak ada huruf, tak ada suara. Tiba-tiba Quran ni ada huruf, ada suara. Dan Quran kita kata ini kalam Allah. Tak boleh kata ini makhluk, tak boleh. Hukumnya haram, rosak akidah. Habis macam mana nak buat? Maka ulama membahagikan kalam itu kepada dua. Dengar baik-baik. Kalam itu terbahagi pada dua. Ini ada dalam kitab Faridatul Faraid dan juga kitab-kitab tauhid yang lain lah, yang tebal-tebal sikit. Yang kalau macam ni dia ambil yang asas-asas je. Sebab tu dalam kitab ni dia tak sebut, tapi kita sebutkan. Jadi terbahagi pada dua. Satu namanya kalam lafzi, satu namanya kalam nafsi. Okey, satu ikut mana dulu tak apalah. Kalam nafsi, satu lagi kalam lafzi. Boleh tak? Dapat tak? Kalam nafsi, kalam lafzi. Okey, kita pergi satu-satu. Yang dikatakan laisa biharfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara, itu kata ulama, itulah namanya kalam nafsi. Yang ni kalam nafsi, apa maksud nafsi? Diri. Kalam yang ada pada diri Allah, pada zat Allah, diri Allah. Allah punya diri tu, kalam ni kalam nafsi. Yang mana? Yang laisa biharfin wala sautin, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Baik. Kemudian Allah nak berkata-kata dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah nak hantar dalam bentuk wahyu pada Nabi. Kalau Allah berkata-kata dengan Nabi yang tak ada huruf dan tak ada suara, macam mana Nabi nak faham? Maka kalam Allah, yakni Quran itulah, diterjemahkan oleh Allah sendiri. Allah sendiri terjemah daripada kalam nafsi ke kalam lafzi. Maka kalam lafzi itulah kata ulama seperti Quran yang kita lihat, yakni ada hurufnya dan ada suaranya. Diterjemahkan Allah daripada kalam nafsi ke kalam lafzi. Sebab tu dipanggil lafzi, yakni lafaz. Baik. Bila dah Allah terjemah lengkap 6236 ayat, diletakkannya di Lauh Mahfuz. Ada satu makhluk namanya qalam, bukan qalam renang tu. Qalam ni makna pen, dia yang tulis. Apa Allah suruh dia tulis. Di atas satu makhluk lain namanya Lauh. Lauh tu makna papan, mahfuz tu artinya terpelihara. Lauh Mahfuz dia tulis, catik. Apa Allah perintah dia catik. Bila dah lengkap siap, maka Allah perintahkan malaikat bawa turun daripada kalam kalam yang telah diterjemah tadi, daripada dia duduk di Baitul Ma'mur nama dia, di langit yang ketujuh, atas sekali, langit ketujuh. Dekat langit tujuh tu dah siap, kat situlah ada aras, kat situlah ada syurga dan sebagainya. Kemudian dibawa turun ke langit yang pertama. Langit pertama tu langit dunia, namanya Raqi' dalam hadis Nabi sebut. Nak turun dari langit tujuh, turun ke langit pertama. Turun tulah panggil nuzul Quran. Faham? Yang kita akan sambut dalam bulan Ramadan.
Tu panggil nuzul. Apa maksud nuzul? Nun zailam. Nuzul, nazala artinya turun. Nuzul tu turun. Sebab tu disebut nuzul Quran, turun Al-Quran. Mana turun? Daripada langit 7 turun ke langit pertama. Siapa suruh? Allah suruh bawa malaikat bawa turun. Dan Quran yang telah diterjemah tadi dalam bentuk yang ada huruf ada suara ni tadi ni disimpan di langit pertama. Kemudian dari situlah Allah perintahkan malaikat Jibril ambil wahyu dan bagi kat Nabi. Ambil wahyu bagi kat Nabi. Ambil wahyu bagi kat Nabi. Malaikat Jibril ambil ayat mana? Ikut perintah Allah. Allah kata ambil ayat sekian-sekian ni dalam surah sekian-sekian ni. Dia pun pergi ambil. Bukan sekaligus turun, nak satu-satu. Ikut Allah. Allah kata ambil ayat ni dulu bagi. Allah kata, kalau Allah kata ambil 2 ayat, ambil turun 2 ayat. Malaikat Jibril hantar dekat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah lengkap. Nabi sampai ke wafat 63 tahun. Maka lengkaplah semuanya sekali, apa nama, Qurannya tadi tu habis, siap semua. Boleh faham tak? Boleh letih tu. Nampak tak ni? Siap buat gaya turun apa semua tadi, nampak? Nah, tapi macam mana kita tak boleh nak bayang lah, benda tu alam gaib. Tapi yang diceritakan oleh ulama begitulah. Ada. Dan mana ulama ambil? Adalah dalil-dalilnya. Kita ngaji kitab kecil-kecil gini, ulama tak letaklah dalil, ulama cuma cerita. Nak tahu dalil kena ngaji kitab-kitab besar. Mana kitab besar? Kitab Arab tak main, Jawi Melayu. Arab tu, tu payahlah. Tu kena ngaji lagi tinggi. Tapi kurang-kurang kita faham cerita pun jadilah. Kita nampak macam mana jalan cerita dia. Jadi itulah diturunkan sampailah lengkap ayat Quran. Maka jadilah. Tapi sebenarnya Quran ni pun asalnya tidak dengan bertulis. Nabi di Gua Hira tu, Iqra, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril peluk Nabi, Iqra, bacalah. Bukan ada buku suruh Nabi baca, tak. Malaikat peluk je. Kata Nabi, dia kata kat Nabi, Iqra. Nabi kata, ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. 3 kali. Dia peluk lagi kuat, Iqra, tak boleh tak, ma'ana biqari'in. Sampai kali ketiga barulah malaikat Jibril baca sampai habis, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Lepas tu Nabi ikut balik bacaan tu. Maka jadilah bacaan itu diterima dari mulut ke mulut. Itu namanya musyafahah. Ataupun dalam bahasa kita hari ini panggil talaki. Itulah kaedah mengaji Quran yang paling betul. Sebab macam itulah Nabi ambil daripada malaikat Jibril. Maka kita belajar pun ambil daripada guru secara berdepan. Musyafahah daripada mulut guru kepada mulut dia. Faham? Dari mulut ke mulut, bukan cium mulut. Lagi faham, salah faham. Mulut ke mulut tu maknanya guru kita tu dia sebut macam mana? Waladha, dia buat kembung gitu. Kita ikut sebiji macam mana dia buat. Itu namanya talaki. Bukan pakai pen yang zaman sekarang kan, elektronik canggih tu. Pakai pen tu lalu kat ayat tu bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bukan yang tu. Tu guru dia pen. Mana boleh. Kena mengaji depan guru. Ya, ada pun alat-alat lain tu alternatif. Maksud alternatif, bahagian kita nak ulang kaji tak apalah. Bahagian nak belajar mesti dengan berguru. Nak belajar lebih lagi belajar nak baca Quran, kena ada guru depan. Guru cek dengar bacaan kita. Gitu. Jangan malu. Saya mengaji boleh tajwid ni bagi betul makhraj huruf apa semua. Bukan dari kecil, umur 25 tahun. Lewat tak? 25 tahun sambil siang pergi kerja, malam tu tak sempat balik rumah lagi dengan baju-baju kerja, pergi singgah dekat saya ustaz saya punya, dia buat kat rumah kedai. Naik kat atas tu, dia buat kat situ. Ustaz Suruh Syahabuddin. Mengaji dengan dia. Dia garang. Pada depan dia semua dewasa-dewasa dah, umur 20 ke atas. Kan? Dia kalau orang salah baca nak lempang saja, tapi dia tak lempang, cuma dia acah. Mari baca Fatihah gitu. Garang dia. Kita pun bacalah. Kita ketar-ketar baca. Waladdo tanpa gitu. Jangan buat main. Tapi walaupun dia macam tu sampailah saya ingat. Tu kesan guru. Tapi dia baik sebenarnya. Bila dah habis kelas apa semua, dia ajak pergi minum, lembut je orang dia. Cuma dalam kelas dia tegas supaya nak bagi masuk ilmu. Macam kita nak masukkan paku dalam kayu, boleh tak kita ketuk slow-slow? Pakai sudu pula tu ketuk. Bila nak masuk? Kiamat tak masuk lagi. Nak turun ke cucu, siapah keturunan, sambung, tak masuk-masuk. Apa kan sudu pula tu slow pula tu, tak kena ambil hammer.
tang bubuh. Baru dia masuk. Gitu bahagian mengajar agak kan. Tok guru ni bukan sengaja nak marah kita, tapi dia nak didik. Tang gitu baru kita ingat. Tapi memang ramai syahid lah. Kelas saya tu asal 30 orang, bulan depan 15 je tinggal. Ramai tak tahu gimana. Dia kata ni kata perjuangan, ramai yang syahid ni kata. Takut garang sangat. Tapi terkesan lah, alhamdulillah kan. Tu baik. Jadi kalam Allah jadi kalam ada dua, satu kalam nafsi, satu kalam lafzi. Kalam nafsi kalam yang hakikat, yakni laisa biharfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Pegang kemas-kemas itu. Adapun kalam lafzi, kalam yang telah diterjemahkan oleh Allah sendiri kepada bahasa yang boleh dipaham oleh makhluk. Kita ni makhluk, kita nak faham bahasa Allah yang hakikat, manakan boleh kan. Jadi Allah terjemah ke bahasa yang kita boleh faham, maka terjadilah ayat Quran yang ada hari ini. Tetapi asal-asalnya pun dengan suara juga daripada malaikat Jibril bagi kat Nabi. Itu pun kadang-kadang bukan dengan bunyi ayat Quran. Dapat dalam hadis sahih Imam Bukhari, ada juga Nabi kata kadang-kadang datangnya wahyu itu dalam bentuk sol-solatin jarasi, kata Nabi. Yang ni bunyi seakan-akan bunyi gemerincing loceng. Dia bukan bunyi ayat Quran. Nabi lah kata, saya pun tak pernah dengar lah, tapi dalam hadis Nabi kata gitu. Bunyi seakan-akan gemerincing loceng. Macam mana tak tahu, mungkin ting gitu. Tapi bila habis Nabi faham apa maksud ayat, apa maksud bunyi tu, apa ayat dia. Nabi je lah tahu, itu mukjizat lah kan. Kadang-kadang kata Sayyidatuna Aisyah, aku lihat bila wahyu datang kat Nabi, Nabi berpeluh-peluh seolah-olah macam kepanasan, sedangkan cuaca waktu itu adalah cuaca yang sejuk, kata Sayyidatuna Aisyah. Waktu tu sejuk, dingin, tapi Nabi berpeluh-peluh. Ada sahabat lain pula kata tengah mereka duduk-duduk, sahabat dengan Nabi duduk berebut-rebut nak rapat, sebab nak rapat dengan Nabi. Biar bersentuh kaki Nabi dengan kaki dia. Jadi akhirnya kaki Nabi duduk atas peha dia. Tiba-tiba tengah duduk sembang-sembang, wahyu Allah turun. Bila wahyu turun, beratnya turunnya wahyu tu, Nabi tekan kaki sahabat ni kata seolah-olah nak pecah tulang aku. Kerana berat. Ada ketika Nabi duduk atas unta, wahyu turun, rebah unta. Nak ceritanya, maksudnya situ turun wahyu berat, nak laksanakan lagi berat. Cari ni nak laksanakan perintah Allah dalam Quran, payah. Nak berapa puluh tahun nak boleh cakap tentang hudud dalam parlimen. Tu Tok Guru Haji Hadi bukan boleh laksana lagi, boleh cakap aja. Boleh sebut aja soal hukum Allah dalam parlimen, keluar daripada parlimen, masuk kereta, driver dia cerita menangis Tok Guru Haji Hadi. Dia kata setelah berjuang berpuluh tahun, baru hari ni hukum Allah dapat disebut di dalam parlimen. Tu baru sebut, belum laksana. Nampak? Makna nak cerita payahnya nak bawa hukum Al-Quran. Nak turun wahyu pun berat, nak bawa lagi berat lah. Tapi berat-berat kita kena pikul sama-sama lah. Benda kalau berat seorang je pikul memanglah berat. Tapi kalau benda berat kita pikul ramai-ramai, dia akan jadi ringan. Sebab tu kita kena ada jemaah Islam yang sama-sama nak angkat Quran. Barulah kita ada kekuatan, barulah yang berat akan menjadi ringan. Ini harapkan seorang dua je nak berjuang, memang berat lah dia. Sian kat dia lah kan. Kita mana lagi selebihnya kita orang Islam. Kenapa tak sama-sama nak bantu Islam ni, perjuangan Islam ni? Ada. Aduh. Baik. Yelah, tapi ancaman dia pula, dia kata. Macam ada kereta, entah orang perempuan bawa kadang-kadang, biasalah orang. Tapi bukan perempuan sini lah, tempat lain. Dia bawa kereta, parking tak kena, tayar masuk dalam longkang. Sudah. Nak ribah keluar balik tak boleh dah, sangkut. Lagi panggil ramai-ramai lah orang lelaki. Orang lelaki pun angkat. Kalau setakat seorang mana boleh lah angkat. Jadi kena ada 20 orang berapa angkat. Tapi nak angkat tu takut-takut juga. Takut lagi ada siapa-siapa lepas jatuh atas kaki. Jadi saling kena percaya satu sama lain. Angkat sama-sama. Ingat pesan lah, jangan letak lagi sampai orang kata letak baru letak. Tu. Sama juga nak angkat Quran, nak angkat hukum Allah ni berat. Jadi masing-masing nak angkat, tapi masing-masing takut-takut. Lagi kalau siapa lepas himpak kat aku seorang. Kan? Kalau aku bawa perjuangan ni, lagi kalau aku kena seorang.
Yang kebalai aku seorang, kena tangkap aku seorang. Mereka buat tak tahu. Tu betul jadi orang jadi takut. Cuma kalau kita bersatu hati sama-sama, kalau nak tangkap, tangkap ramai-ramai. Jangan tangkap Ustaz Syakir seorang. Ni, satu karya Masjid Lama Taiping, bawa sekali. Baru ada geng dalam tu. Ini aku seorang je pergi naik. Kan? Contoh itu barulah. Ni kan, bersatu macam angkat kereta tadi tu. Boleh faham tak? Baik. Jadi itu akhirnya sampai ke Nabi. Kemudian Nabi perintahkan sahabat untuk tulis. Kena takut nanti ayat Quran ni ialah kalau Nabi ya ingat sahabat kalau sampai cakap mulut, nanti lama-lama sahabat yang ni cakap lain, ni cakap lain. Ayat tu dah berpusing-pusing pula. Jadi Nabi perintahkan beberapa sahabat Nabi kan untuk tulis ayat Quran. Nabi pun bacakan, sahabat tulis, catat. Tapi masa tu Quran belum lagi dibukukan jadi sebuah. Maknanya ada orang yang catat surah ni, ada orang catat surah ni, dia terasing-asing gitu. Tapi waktu tu masa saya mengaji pasal Quran ni, waktu tu ayat Quran tidak bertitik dan tidak berbaris. Mana kalau Bismillahirrahmanirrahim, ba tu titik tak ada. Dah lah titik tak ada, baris pun tak ada. Apa tak ada, dia cuma garis-garis gitu macam tu je. Sebab orang Arab memang dia dah kenal bahasa dia, dia boleh lah baca. Orang ajam yang bukan Arab tak boleh lah. Tapi waktu tu Islam berlega dalam Arab je, jadi tak ada masalah. Sampailah Nabi wafat apa semua, naiklah khalifah seterusnya, sampailah di zamannya Saidina Abu Bakar mula tercetus, sebab waktu tu Islam mula berkembang. Waktu tu Saidina Umar jadi panglima perang, dia dah mengembangkan Islam sampai ke tanah-tanah di luar tanah Arab. Sampai orang bukan Arab, yakni orang ajam yang bukan Arab, bukan bangsa Arab, memeluk Islam. Bila dah memeluk Islam, mana orang yang bukan Arab boleh baca bahasa Arab, kan? Jadi tak ertilah. Bila tak erti, ada yang bacanya salah-salah. Ada. Mula dah dicadangkan Saidina Abu Bakar takut buat satu benda yang Nabi tak buat, dia kata. Tapi bila dipikir-pikirkan, akhirnya benda ni perlu. Sampailah berlaku di zaman Saidina Umar. Ada satu orang lelaki ni, dia baca, tiap-tiap kali dia baca salah bunyi dia, baris dia tu tak kena. Jadi ada satu ulama bahasa yang alim dalam soal bahasa Arab, namanya Syekh Abu Aswad Adu Ali kalau tak silap. Ni ingat belakang dia je Adu Ali tu. Jadi dia pun lalu depan orang yang baca tu. Dia kata tak kena baca ni, dia kata. Sebut salah. Jadi mula dia tak nak peduli lagi. Lama-lama dia pun terkesan kat hati dia, kata tak boleh biar. Kalau biar Quran ni akan rosak, orang baca tak kena. Jadi akhirnya dia bincang dengan Amirul Mukminin, khalifah, dan akhirnya dibuat. Tapi bayanglah 6,236 ayat. Ingat boleh buat dengan sekejap-sekejap. Nak buat, batu nak cek. Jadi makan masa sampailah di zaman Saidina Uthman jadi khalifah. Masih lagi belum siap. Masa tu barulah nak siap, zaman Saidina Uthman tu. Jadi barulah dicatat, ditulis apa semua. Nah, kemudian ada kemudian ditambah dengan titik supaya mengenal mana huruf yang ba, mana yang ta, mana yang sa. Di bubuh titik. Lepas dah bubuh titik pun orang baca tak kena lagi. Datang satu ulama lain, saya tak ingat nama ulama tu, maka dia bubuh pula baris. Dia bubuh baris atas, baris bawah, baris depan. Nah, kemudian lepas tu datang macam-macam lagi ulama yang mula letak tanda berhenti dan sebagainya. Sampailah akhirnya lengkap yang macam kita ada hari ni. Yang hari ni pun masih lagi ada orang buat penambahbaikan, macam wakaf ibtidak tu. Dia buat warna pula, kat mana boleh berhenti, kat mana tak boleh berhenti. Jadi semua tu memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah untuk memudahkan orang zaman sekarang supaya baca Quran tu biar menghampiri tepat. Mungkinlah nak kata tepat sangat, tak, tapi kita baca selagi yang lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Itu rentetan sejarah dia. Sampailah jadi Quran yang ada sampai kepada kita hari ini. Itu semua jasa-jasa ulama-ulama dulu. Kan? Kalau bayangkan kalau ulama tak buat benda ni, kalau semuanya bid'ah semua tak boleh, bayang Quran tak ada titik, tak ada baris. Dalam ada titik ada baris tak erti baca. Innallazi begitu. Tu ada titik ada baris tu. Nah, kalau tak ada titik tak ada baris, tak bunyi terus. Ada tak? Tu. Nah, jadi ulama dah tolong kita, tinggal lagi kita ni tinggal nak baca je, takkan tak boleh dah. Kalau tak boleh baca pun kurang-kurang dengar orang baca, dapat pahala macam orang baca Quran. Syukurlah, alhamdulillah. Jadi itulah
kalam yang disebut sebagai kalam lafzi. Jadi kalau orang tanya, Quran bukan makhluk, Quran kalamullah. Tapi kalamullah yang kalamnya kalam lafzi. Adapun kalam hakikat, kalam nafsi, laisa biharfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Boleh? Boleh. Tu nak dekat pukul 9 dah, takkan tak boleh lagi. Nak lajak sampai pukul berapa? 10. Kan? InsyaAllah lah. Mana nak berhenti? Kata-kata makhluk hakikatnya ialah satu sifat. Berhenti dekat hakikatnya ialah satu sifat kat situ. Berhenti dekat hakikat ialah satu sifat. Di situ nah. Boleh lah. InsyaAllah lah. Kalau tak faham nanti tanya lain kali pula lah bila-bila. Jadi itu je kesimpulan kita nak cerita tentang kalam. Sebab tu kalam ni dia payah sikit lah. Dia dalam sikit. Saya pun kat 2 tahun kat di pondok nak boleh faham betul-betul. Kena tanya banyak kali tok guru, baru jelas. Biasalah tu, ilmu bukan benda-benda mudah. Baik, kemudiannya insya-Allah saya pun tak pasti sama ada 2 hari bulan 2 atau 3 hari bulan 2 kita mula masuk bulan Rejab. Tahun inilah bulan depan ni. Masuk bulan Rejab. Jadi dah jadi tradisi. Lama dah saya kuliah di sini pun, dulu sebelum-sebelum ni pun kita cerita dah. Cuma kita ingat balik. Dah jadi tradisi di pondok-pondok, bila masuk bulan Rejab, Syakban, Ramadan, budak-budak pondok biasanya akan berpuasa. Rejab puasa, Syakban puasa, Ramadan memang wajib puasa lah. Puasa tu bukan kerana fadilat tertentu, tidak. Sekejap lagi dia berkata hadis do'eh lah apa. Do'eh tak do'eh, bukan pasal tu. Tujuan puasa untuk melatih diri, itu saja. Nak melatih diri. Adapun fadilat Allah nak bagi apa, kita terima, alhamdulillah. Kalau Allah nak bagi pahala lebih ke apa, kita terima. Tapi antara tujuan diajak untuk berpuasa pada bulan Rejab dan Syakban adalah untuk melatih. Sebab kata tok guru, kalau orang tu masuk pertandingan lari, takkan hari pertandingan baru nak terus lari. Krem kaki-kaki. Jadi dia kena training dulu sebelum hari pertandingan. Jogging-jogging dulu ke apa, supaya nanti di hari pertandingan dia dah steady. Dia boleh lari, relax aja. Begitu juga kalau kita nak tunggu Ramadan barulah nak betul-betul puasa, tu yang menyandar kat tiang. Bukan tiang ni lah. Menyandar, jap-jap tengok jam, jap-jap tengok jam. Dia panggil bini, jam. Jam tu mati ke jahoi? Dia tengok macam tak bergerak jam. Dia ingat jam tu mati. Bini dia kata bukan jam yang mati, abang yang macam nak mati dia ada. Nampak? Dah. Bau tu orang nak puasa. Jadi kita latih. Bulan Rejab kita pelan-pelan puasa. Bukan suruh puasa genap sebulan. Mana yang kita dan ada hari kita mampu, tak ada buat kerja berat-berat sangat, kita puasalah hari tu. Supaya kita membiasa-biasakan puasa. Masuk Rejab. Jadi kalau nak menyandar pun Rejab lah. Masuk Syakban dia dah makin steady sebab dah bertahan puasa dia. Dia makin steady, dah boleh cangkul-cangkul batah ke, nak buat kebun sikit-sikit belakang rumah, sambil-sambil keluar peluh. Masuk Ramadan siap main badminton, Tok Imam dengan Tok Bilal. Sampai lupa nak azan. Sebab dia dah, orang cakap apa, dah steady, tak terasa lapar tu. Sebab apa? Sebab dah dilatih. Tu antara tujuan di pondok-pondok disuruh puasa bila menjelang bulan Rejab. Antara lain nak merasakan sambutnya Ramadan tu besar. Sampai awal lagi sudah disambut keriangan Ramadan. Kita nak sambut raya je. Tapi ulama' dia bukan raya, Ramadan tu yang besar. Sebab apa? Ramadan 30 hari, raya 1 hari je. Kita raya 30 hari. Yang 30 hari bukan raya, 30 hari Syawal. Hari raya 1 hari je. Hari raya pertama tu je. Sebab tu hari kedua dah boleh puasa. Sebab hari kedua bukan lagi raya, kita raya lagi. Sampai kita sambung sampai haji, raya terus dia kata. Tak buat lagi ngarut. Tak apalah kan. Tapi yang nak disambut sebenarnya kebesaran Ramadan tu. Jadi bila budak-budak ni puasa di pondok dan di tahfiz, dia orang nak buka puasa tu takkan kosong gitu je, nak mengap gitu je. Jadi kita buat majlis tahlil. Buat bacaan tahlil sebelum nak berbuka puasa, ambil berkat. Sebab waktu nak berbuka tu waktu mustajab doa. Jadi kita pun ambil berkat, baca tahlil, doakan kepada arwah-arwah yang dah meninggal dunia. Jadi kami ambil peluang ni, kami edarkan borang. Borang ada dekat meja niaga tu.
Siapa nak boleh ambil lah. Borang tu isikan nama. Nama arwah dengan nama sendiri. Takut cepat arwah lagi. Nama arwah lah. Ada 5 nombor situ. Ada 5. Tak semestinya kena isi 5-5. Kurang pun tak apa. Nak lebih pun tak apa. Kalau tak cukup ramai sangat arwah dia, kan? Tulis kat bawah tu, ustaz tengok sebelah, kata. Kalih belakang, tambah lagi nama. Boh kat belakang tu. Boh banyak mana pun tak apa. 50 nama pun tak apa. Nak boh nama. Lepas tu bawah nama tu, dia ada tulis RM situ. Apa makna RM? Ringgit Malaysia. Jadi RM ni jangan salah faham. Tidak wajib. Siapa nak boh, tak nak bubuh pun tak apa. Kalau bagi kami terima, tak bagi kedekut pahit. Itu je. Tak nak gurau, jangan marah. Nak boh lah, tak boh pun tak apa, kan? Tak ada masalah. Lepas tu lagi ada kat yang tanya, saya bagi tahu siap-siap. Nanti tanya lagi. Dia kata, ustaz, satu kepala kena bagi berapa? Tak kisah, nak bagi, tak nak bagi sudah. Jangan ingat kalau ada 5 nama kena RM5. Tak. 5 nama boh RM1 pun tak apa. Tapi kami slow lah baca nama dia. Nak gurau. Jadi mana kata boleh ambil borang sekejap lagi lepas habis kita semayang apa semua ni, ambil borang. Nak bagilah pun boleh, atau nak bagi kuliah akan datang ke bila-bila ke, atau mana-mana Ustaz Kiang atau Tok Guru Sidik Noh ada kuliah sini pun bagi kat Tok Guru pun boleh. Sebab sama je kami satu sekolah. Memang ni dah jadi rutin tradisi tahunan. Setiap tahun ginilah pelajar-pelajar pondok dipraktikkan. Untuk mengamalkan rasa berlapar berpuasa, bukan bermewah-mewah. Rasa biar ada kita ni, bila kita sentiasa kita kurang, baru kita hati ni mudah tunduk pada Allah. Jadi dengan lapar, dengan berpuasa, insya-Allah. Ini latihan. Jadi bolehlah siapa nak ni bubuh, insya-Allah start bulan Rejab kita dah mula dah. Tapi bukan kita baca sekaligus, kita bagi-bagikanlah. Siapa yang dah bagi dulu, kita baca dulu hari pertama, esok hari kedua pula, hari ketiga. Jadi sumbangan RM tadi kami ambil duit tu bukan nak buat apa, kami cuma nak pergi beli juadah berbuka puasa untuk budak-budak pelajar pondok tahfiz ni berbuka puasa. Itu saja. Dan kemudian kami ngajaklah kita semua kalau mampu kita puasa sama-sama. Kalau tak sekalipun kita masuk, kita bagi sumbangan, kita tak puasa sebab mungkin kita ada kerja berat dan sebagainya, tapi kita bagi duit sumbangan tadi menjamu orang yang berpuasa, besar pahalanya. Jadi insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Memberi sedikit, kalau tak banyak pun sikit pun jadilah kefahaman dan faedah yang kita boleh ambil dari sudut pengajian kitab kita Risalatul Tauhid ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al Allahumma ja'al dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.